Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saudara-saudari pengerusi majlis, rakan-rakan saya, timbalan-timbalan menteri, Yang Berhormat Datuk Razali Haji Ibrahim dan Yang Berhormat Senator Tuan Gan Pen Siong, Yang Berbahagia Datuk Mohit Mohamad, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, dan timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, Yang Berusaha Tuan Haji Syahri bin Saleh, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran selaku hos kepada perhimpunan kita pada kali ini, semua ketua-ketua pengarah Pusjaya Sukan, ketua-ketua jabatan, rakan-rakan semua bagi semua agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan, saudara-saudari yang dihormati dan kasih sekalian. Tamunya saya ingin merakamkan ucapan selamat tahun baru. Kita memasuki tahun 2012. Saya kira kita telah meninggalkan 2011 di belakang kita dengan penuh kenangan yang manis, yang pahit, ada sedikit-sedikit masam dan masin. Kerana masam, masin, pahit adalah sebahagian daripada asam garam untuk menjadikan masakan itu lebih sedap dan lebih menjadi ingatan dalam memori kita. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Syahri kerana di bawah jabatan beliau pada hari ini kita memasuki gerbang tahun 2012 dengan, saya kira inilah himpunan yang paling ramai sekali dalam sejarah saya berada di sini. Kerana setahu saya bila ada himpunan ini tak semua datang, separuhnya kerana terima hadiah hari jadi. Dan saya ingat ke, kalau bulan tu bulan 1, saya ingat ke kaki tangan kita ni separuh kebetulan lahir bulan 1. Tapi bila masuk bulan 2 pun separuh bulan 2. Bila masuk bulan 3, separuh bulan 3. Tetapi sudah tentulah keadaannya tidak sebegitu. Dan kali ini kehadiran yang lebih ramai daripada biasa memberi mesej bahawa himpunan kita di masa yang akan datang juga perlu mengemblengkan lebih ramai yang hadir. Dan saya difahamkan kalau pada bulan yang lepas kita adakan secara teleconference, dibuat di Negeri Sembilan, tapi turut hadir di sini merupakan suatu kaedah yang baru, tetapi ianya mungkin boleh dikembangkan supaya dalam masa yang sama serentak di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak, sekurang-kurangnya peringkat kepimpinan di peringkat negeri dapat berhimpun di sana, duduk keliling, mendengar visual, supaya beberapa mesej yang dapat disampaikan dapat didengar serentak di seluruh negara. Mungkin di atas kebijaksanaan pakar-pakar kita, perkara ini tidak mustahil diadakan, dan kita boleh buat dalam keadaan yang menjadikan KBS dapat meneroka kaedah baru perhubungan antara pusat dan di peringkat yang lebih bawah lagi. Pada tahun ini juga saya kira tahun yang dituntut untuk kita meningkat gandakan kerja kita, langkah kita, keberkesanan kerja-kerja kita dalam memastikan tanggungjawab kita sebagai orang yang diamanahkan untuk merajui negara ini dan kaki tangan yang melaksanakan apa yang diamanahkan ini lebih mampu untuk
memberi khidmat yang terbaik pada rakyat. Dan pada akhir tahun lepas kita telah mendengar pelbagai pengumuman, terutama sekali setelah bajet dibentangkan, terdapat perkara yang dianggap suatu langkah besar ke arah merealisasikan model baru ekonomi untuk menjadikan negara kita negara yang dipanggil high income economy, negara berpendapatan tinggi. Yang dimulakan pendapatan tinggi itu ialah di kalangan kaki tangan awam kita sendiri, dan kita sampai ke peringkat yang terakhir dalam memastikan bahawa semua pihak dapat merasakan nikmat daripada peningkatan gaji, skim baru dan sebagainya, yang saya sendiri katakan saya perlu memahami, tetapi secara keseluruhannya ianya lebih baik, lebih memberangsangkan. Kesemua ini adalah merupakan dividen daripada berkat kerja kuat yang telah anda semua lakukan secara kolektif. Saya rasa saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas pada semua kaki tangan awam. Bila disebutkan dividen, artinya ini dipanggilkan sebagai cooperative state, negara yang dia bersifat korporat dari segi pendekatannya. Ia bukan saja memberikan perkhidmatan yang terbaik, tetapi perkhidmatan yang terbaik akan memberi hasil yang baik. Hasil yang baik sama ada kita dapat mengembalikan pulangan-pulangan di semua sektor. Kalau Jabatan Hasilan Negeri, dia boleh kutip berapa banyak lagi cukai untuk kerajaan. Kalau kita menjalankan kerja baik, kita dapat mengurangkan kos. Kalau dahulunya perkara yang sama, membuat sebuah IKBN dan kelengkapannya menuntut kos yang tinggi, tetapi sekarang ini kosnya dapat dikurangkan kalau kita lebih bijaksana. Dan apabila kita kurangkan kos, artinya kita boleh melakukan banyak perkara-perkara lain. Dan bila keseluruhannya kita dapati bahawa hasil daripada pengurangan kos dan apa yang kita lakukan mendapat pulangan yang lebih besar, maka sudah tentulah ganjaran akan diberikan kembali. Pertama, kepada pemegang saham sesebuah syarikat atau sebuah negara, pemegang sahamnya ialah rakyat. Rakyat akan dapat RM500 dividen awal tahun ini. Anak-anak sekolah dapat RM100. Beberapa perkara yang dulunya perlu dibayar, tak perlu dibayar. Ini adalah dividen yang akan diperolehi. Dan dividen juga akan diberikan kepada kaki tangan. Kalau sebuah syarikat, bonus akan diberikan. Dan sudah tentulah kita mengharapkan akhirnya bonus itu akan diberikan pada kaki tangan. Kalau tahun lepas bonusnya diumumkan dalam bentuk kenaikan gaji, skim baru. Dan kalau kita bekerja lebih baik lagi, tahun yang akan datang ataupun tahun ini, janji bonus yang lebih besar lagi akan diperolehi. Bukan soal wangnya, tetapi soal bagaimana dividen yang kita perolehi berkat dari kerjasama kita yang baik, yang kuat. Tapi yang lebih besar lagi di KBS ini sendiri, peranan yang kita mainkan ada kaitannya dengan branding KBS itu sendiri. Kalau saya sebutkan bahawa sedikit demi sedikit daripada dahulu lagi, terutama di kalangan anda yang sudah lama berada di sini, anda sudah membina branding KBS, di mana branding yang besar ialah
bagaimana KBS ialah sebuah organisasi yang dapat menghasilkan rasa gembira rakyat, feel good factor di kalangan rakyat. Dalam sukan, kita dengar tadi petikan yang telah disebutkan, Perdana Menteri itu sendiri pun mengatakan bahawa mood dia pada hari berkenaan itu banyak kadang-kadang ditentukan dengan keputusan bola sepak yang berlaku sebelum itu. Mood dia, kita menang, lepas menang dalam SEA Games baru ni, wah, dia rasa dia ceria, rasa nak jadi pemurah, rasa nak kerja extra miles, lebih daripada itu. Dan mungkin kegilaan ini dirasakan bagi mereka yang menonton EPL. Kalau semalam, berapa minggu lepas, Manchester United kalah dengan Blackburn, pasukan paling bawah, boleh mengalahkan Manchester United. Saya tengok mood semua orang Manchester United, penyokong Manchester, buruk sekali. Dan bila Manchester City pun kalah juga dengan Sunderland, orang Manchester United pun jadi gembira balik, kata. Jadi bukan aku saja yang kalah dengan pasukan yang lebih rendah, musuh aku pun kalah juga. Dan Manchester City menang balik dengan Liverpool, padan orang Liverpool. Dan bangun pagi pada hari Isnin, kita tak tahu, mungkin orang KBS tak terasa, tak tahulah. Dikatakan ada sekarang ini banyak rakyat dilanda apa dipanggilkan masalah PMS. PMS ni selalu dikaitkan dengan masalah perempuan, post menstrual syndrome. Kalau dia datang bulan tu merasa mood dia tak elok je, tapi orang KBS dia boleh mengawal mood dia. Orang tahu kalau mood teruk ni apa ni, PMS ke, dia tanya. Tapi sekarang ni orang kata PMS ni post match syndrome. Lepas lawan bola sepak kemarin, kita tengok mood orang, penyokong-penyokong tu dapat menentukan corak mood orang. Lebih-lebih lagi kalau kita menang, tiba-tiba pingat nak kena tarik, kena test positif pula doping. Mood memang tak baik. Mood dah elok dah, hilang mood. Jadi orang melihatkan KBS ialah sebuah organisasi pada hari ini yang boleh menentukan mood orang. It's not an easy. Saya tidak fikir kementerian mesti boleh menentukan mood orang. Saya tidak boleh fikir kementerian pertanian pun, dia beri makanan pada kita, tetapi dia boleh menentukan mood orang. Saya tidak boleh fikir even kementerian pengajian tinggi, sekali-sekala lah bila demo-demo ni mungkin ada sikit, tetapi dia begitu besar dalam menentukan mood orang. Tetapi KBS, bajet kita kecil, kementerian kita dianggap kementerian yang kecil, tak sebesar Kementerian Kewangan, Kementerian MITI. Tetapi tidak ada suatu kementerian yang begitu penting dalam menentukan mood rakyat sesebuah negara. Begitu besar sekali menentukan mood. Dan mood, kalau kita ada cek mood yang sekarang ni nak tentukan mood belia 1 juta jadi 2 juta pula sekarang, bekerja sama dengan kita semua, ialah program bagaimana nak bina mood belia supaya datang lagi ke Putrajaya dengan produk masing-masing. Dan kita tidak melihat ini sebagai suatu program biasa. Kamu bila dah pegang satu kementerian ke satu jabatan, kenalah buat program.
It's not about having program just for the sake of having program. Kerana kalau kita lihat program itu, kita akan perhatikan program ini boleh membantu mood ataupun tidak, ataupun program sekadar dilihat program kerana kita kena adakan program, kena ada kanopi, kena ada orang main-main sikit, kena ada buat gimmick sikit, that's it. Sebab itulah kita katakan bahawa tahun 2012 tahun yang penting, dan pentingnya mesti dilihat daripada pelbagai faktor. Ekonomi kita nak revive, kita nak tengok kesan daripada kenaikan gaji macam mana, kerja lebih banyak atau tidak. Orang sebut mungkin pilihan raya tahun ni, saya tak tahu bila pilihan raya. Dan mengadakan pilihan raya mesti dalam konteks bagaimana untuk membina mood orang. Saya rasa dulu orang dah marah dah dekat Spain misalnya, kerana Spain dilanda dengan kemelesetan ekonomi. Tetapi bila mereka menang World Cup, mood itu dapat dikembalikan, kerajaan selamat, dan orang tak marah sehingga kerajaan itu disingkirkan dan sebagainya. Lepas menang World Cup, orang rasa tidak pernah dirasakan national pride dapat dibangunkan dengan begitu besar. Jadi mau tak mau orang melihat bahawa pilihan raya tahun ini kadang-kadang ditentukan juga, mungkin ditentukan, saya tak bercakap bagi pihak Perdana Menteri sebab saya tak tahu. Saya selalu dengar joke pada satu ketika dahulu, waktu ni jangan rekod lah ni, waktu Datuk Sami Velu, masa tu sekarang Tun, dia ahli parlimen Sungai Siput. Waktu itu ada lawatan Tun Dr. Mahathir, waktu itu Dr. Mahathir, Datuk Seri Dr. Mahathir ke Sungai Siput, ahli parlimen, ketua UMNO bahagian Sungai Siput, membuat ucapan, tuan-tuan, kita jangan peduli pilihan raya, kita buat kerja je. Yang tahu pilihan raya ni, waktu tu dekat-dekat macam ni jugalah. Pilihan raya ni hanya Dr. Mahathir dengan Tuhan saja tahu bila nak buat. Tak saya fikirlah. Tapi bila Sami Velu pula berucap, tuan-tuan jangan fikirlah ini ini pilihan raya, dia kata Tuhan pun tak nak tahu, Dr. Mahathir saja tahu. Dia nak beritahu bahawa apa ni, dia bos dia lebih bagus pada Tuhan. Jadi kita jangan fikirlah. Whatever, kalau disebutkan bahawa dalam langkah pada yang getir-getir ini dikatakan bahawa untuk gerakkan orang, untuk ceriakan orang, untuk rasa yakin dan kuatnya semangat orang dalam bersama dengan negara, bersama dengan kerajaan, bersama dengan apa yang telah kita bina, pertahankan Putrajaya, pertahankan setiap yang kita bina daripada kecil sehingga besar-besarnya, daripada dulu sehingga sekarang. Ianya ada kaitan dengan soal mood tadi. When you are not in a good mood, janganlah minta apa-apa. When you are not in a good mood, janganlah nak berbincang apa-apa. When you are not in a good mood, janganlah nak bermesyuarat apa-apa. Kalau perempuan lain yang ada PMS, suami dia kena tahulah, ya? Kecuali suami yang isteri dia tak ada PMS lagi, misalnya. Mungkin Datuk Zul tak faham what does he mean by PMS, dia tak belajar. Dr. Ramlan ISM boleh hajar MSN. Dan kita dikaitkan bahawa sebuah kementerian yang brandingnya ialah branding yang boleh membangkitkan mood, menyediakan mood yang baik. Walaupun kita katakan ia dikaitkan dengan sukan, dengan aktiviti belia, kita jangan kirakan bahawa itu. Baik kita daripada IKBN, baik kita daripada ISN, baik kita daripada stadium, dan keseluruhannya ialah merupakan sebagai teamwork bagi membina mood rakyat.
Kita ada 4,000 kaki tangan. 4,000 kaki tangan dipertanggungjawabkan untuk membina mood 28 juta rakyat. Macam mana 4,000 nak membina mood 28 juta rakyat? Kita katakan it's not impossible. Kita dah bina dah SEA Games misalnya, kita boleh menang, mengalahkan negara yang ada 320 juta rakyat. Negara yang 28 juta rakyat boleh mengalahkan negara yang 320 juta rakyat. Dia boleh pilih lebih ramai, 11 orang yang terbaik daripada 320 juta. Kita 11 orang yang terbaik daripada hanya 28 juta. Kita boleh melakukan, bukan sekali, bukan dua kali, kerana kekuatan daripada KBS kita ini. Kita boleh buat. Bagaimana yang menontonnya bukan sahaja yang di dalam stadium. Kalau di sana, di luar stadium, dalam stadium 100,000, di luar stadium 50,000, seluruh negara menonton. Kita boleh mengemblengkan seluruh orang senyap supi. Pada hari itu, ini ialah mood yang dibina oleh KBS. Dan betapa gembira orang pada hari itu. Ini kita sebutkan satu bola, ya. Tetapi mood bukan hanya bola. Badminton, bukan hanya badminton. Kalau belia-belia kita, program kita, himpunan sejuta belia kita ke arah membina mood, yang akan kita buat satu demi satu, yang kita rasakan bahawa tidak ada kementerian lain yang lebih penting dalam menentukan mood. Kecil tetapi seperti garam. Orang kata tidak ada orang yang akan belanja besar untuk garam, tetapi kalau tidak ada garam dalam makanan, kamu tahulah mahal macam mana daging, ayam, ikannya tidak akan ada makna tanpa garam yang kecil. Kitalah kementerian yang menjadi resepi paling utama bagi kekuatan kerajaan dan negara ini. This is the branding yang kita ada, KBS. Dan branding mesti dikaitkan dengan produk kita. What is our product? Senaraikan apa produk kita. Produk yang sudah ada, produk yang sedang dibina, dan produk baru yang akan dibina. Kentucky branding KFC, bukan Khairul Fahmi Cik Mat, KFC. McDonald is branding, tapi McDonald burger, McDonald juga jual ayam, McDonald pun ada nugget. Sekali setahun sekali dia buat pula, dia kata ada ini hanya setahun sekali prosperity burger, setahun sekali saja. Orang queue. Padahal dia boleh buat sepanjang masa, tapi dia nak buat produk baru yang berbentuk gimmick hanya setahun sebulan tu saja. Prosperity burger. Lain pada yang lain. Setahun sebulan pula ada burger yang tertentu, supaya orang melihat bahawa McDonald is not a boring burger. It's not boring burger. Yes, Sukma produk KBS. Dia ada jabatannya pula. Kalau IKBN-nya, apa dia produknya. Tetapi kita mesti menjadi kreatif dalam membuat produk-produk baru. Produk baru mungkin produk hanya sekali sekala, produk limited edition misalnya. Tak tahu apa dia produk limited edition. Hari Belia limited edition, tak mau cerita Hari Belia saja. IKBN misalnya keluarkan barang-barang produk dia dari segi cenderamata limited edition, hanya 500 saja dibuat. Tak ada ini, tak ada lagi. Dan bagaimana untuk pasarkan limited edition yang kita buat. Jadi ini ialah konteks kita bagaimana branding
baik, tetapi kalau produknya boring, orang akan pergi kepada branding lain. Dan brandingnya mesti pelbagai, bukan saja baru, ada limited edition, mesti yang dibuat, dipromosikan untuk waktu yang tertentu sahaja. Dan saya kira ini adalah corak berfikir yang perlu kita bina dalam konteks yang disebutkan dasar, dipanggil cooperative state. Dulu kalau state, sistem sosialis, dia kata state kita, state ataupun pemerintah hanya fikirkan bahawa wujudkan sama rata. Kita tidak ada untuk membantu korporat. Kalau state yang berdasarkan kepada apa lagi, berdasarkan kepada sistem laissez-faire semata-mata, dia cuma tak banyak kerja bagaimana untuk menguruskan perniagaan. Tetapi state ataupun pemerintah yang melihat tanggungjawab kita ialah bagaimana untuk membangunkan negara, yang akhirnya kita memberi kembali dividen pada rakyat, dan kaki tangannya akan diberi bonus daripada masa ke semasa. Berfikir kita sebagai sebuah syarikat yang besar, sebagai sebuah badan korporat yang besar, kita kena fikir tentang branding kita, tentang produk kita, tentang pemasaran produk kita, dan berbagai strategi lain yang berkaitan dengan semua ini. Jadi saya ucap terima kasih banyak. Kalau yang lepas-lepas kita telah menerima pelbagai anugerah, saya ucap tahniah dan syabas kepada pentadbiran di bawah kepimpinan Datuk KSU dan rakan-rakan beliau, kepada semua ketua-ketua pengarah di semua jabatan. I have no problem. Saya merasakan 2 tahun, 3 tahun saya, Datuk Razali, rakan-rakan tim Malam Menteri, Datuk Tuan Gan, kita merasakan we had the most enjoyable period bersama dengan KBS ini. So let's continue to enjoy berada di KBS dalam masa tahun ini, dan kita terus menjadikan KBS tema tahun 2012 tahun membina mood, bukan membina Encik Mood, membina mood rakyat. Dan KBS akan menjadi penggerak penting untuk membina mood rakyat gembira, dan rakyat akan terus menghargai semua amanah, semua nikmat yang selama ini kita bina untuk negara kita yang tercinta. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.